Kita hari ni 17 Ogos, okay, kita dah masuk pertengahan bulan Ogos dah dan kita pun dah masuk boleh nak dikatakan setengah ke bab 3 ni juga saya tengok. Bolehlah nak dikatakan setengah. Setengah ke 1/3 lah, saya rasa 1/3 belum sampai setengah lagi. Okay, so kita hari ni akan sambung masih lagi konsep bilangan mol ni sangat panjang sebenarnya. Okay, so awal-awal konsep awak tengok mol dengan nombor Avogadro. Kemudian kelas yang sebelum ni kita dah tengok antara mol dengan jisim bahan kita kaitkan. So hari ni saya nak sambung kaitan mol dengan yang seterusnya adalah isi padu gas. Okay, so siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 54. Okay, buka muka surat 54. Kita akan pergi kepada bilangan mol dan isi padu gas. Okay, so sebelum tu saya nak minta tulis kehadiran hari ini 17 Ogos. Okay, so boleh tulis kehadiran dahulu. Bila melibatkan isi padu gas ni dia akan ada formula jugalah. Okay, yang sebelum ni kita tengok adalah bilangan mol dengan jisim bahan. So bila jisim bahan, yang ni. Okay, ini yang kelas sebelum ni. Dah keluar tak slide saya? Keluar. Dah Okay, so hari ni again pastikan semua orang ada kalkulator bersebelahan awak untuk kelas kita hari ni. Okay, ini yang kita belajar dalam kelas Jumaat lepas. Kita tengok berkaitan dengan bilangan mol dikaitkan dengan jisim dan dibahagikan dengan jisim molar. Okay, so jisim molar ni jangan susah hati, dia adalah kita kira JAR tu sendiri yang mana kita ambil daripada jadual berkala unsur nombor nukleon. Okay, so unit untuk jisim molar adalah unitnya gram per mol. Bermaksud dalam 1 mol bahan tu ada berapa banyak jisim, gram dia. Okay, so kita buat perkadaran, dia buat perbandingan lah macam tu. Okay, kita akan gunakan JAR, JMR ataupun JFR. Okay, so hari ni kita akan pergi kepada macam saya kata, ini contoh-contoh kita dah buat hari tu dan saya ada bagi soalan latihan. Okay, tapi saya tak nak bincang hari ni, kita akan bincang hari Jumaat nanti. Okay, hari Jumaat malam nanti kelas baru kita akan bincang segala latihan. So, kita akan pergi hari ni kepada bilangan mol dengan isi padu gas. Okay, kita nak kaitkan dengan isi padu gas. Okay, so bila kita kata gas, okay, bagi gas adalah kuantiti yang paling mudah untuk kita gunakan adalah isi padu. Kalau kita nak kira jisim tu mungkin agak susah. Okay, lebih mudah untuk kita menyukat isi padu. So menyukat isi padu suatu gas dan lebih mudah berbanding dengan jisimnya kerana gas sangat ringan. Okay, dan kita akan tengok kat sini melalui kajian ahli kimia mendapati isi padu bagi 1 mol kita masih gunakan ratio 1 mol. 1 mol. Semua kita akan tengok 1 mol. Okay, kenapa mol? Sebab mol itu adalah kuantiti yang kita gunakan dalam kimia. Unit bahan. Okay, so 1 mol sebarang gas mempunyai nilai yang sama pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Jadi konsep isi padu molar dikemukakan. Okay, so apa dia isi padu molar? Termanya kita akan tengok kat sini adalah isi padu molar sesuatu gas bermaksud isi padu yang ditempati oleh 1 mol gas. So bila kita katakan 1 mol gas, ada berapa banyak isi padu dia. Dan isi padu dia tetap. Okay, so isi padu bagi 1 mol gas adalah tetap. Okay, yang mana dia akan mengandungi sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah gas. Okay, ada 2 isi padu molar yang awak kena hafal. Pertama adalah pada keadaan piawai. Okay, pada keadaan piawai, STP. Okay, STP ni nampak perkataan STP ni. Okay, so STP ni, mana dia semi pen. Okay, so STP ni bermaksud adalah standard temperature and pressure. Okay, standard temperature and pressure. Okay, yang baru masuk boleh tulis attendance. Mana dia? Okay, so 2 keadaan tadi saya katakan. Okay, pertama kita nak tengok bila mana dia kata pada keadaan STP. Okay, again saya ulang apa itu STP. STP bermaksud standard temperature and pressure. Okay, piawai. Standard tu piawaian.
suhu piawai, tekanan piawai. Okey, T tu temperature. Okey, suhu piawai berapa kita ambil? Kita ambil pada 0 darjah Celsius. Okey, itu suhu piawai. Tekanan piawai berapa kita ambil? Kita ambil sebagai 1 atm. Okey, dia tulis sebagai 1, mana dia? STP. Okey, STP bermaksud apa pada keadaan T itu adalah temperature iaitu pada 0 darjah Celsius. Okey, pressure P itu adalah pressure tekanan, kita ambil pada 1 atm. Okey, atm itu apa? atm itu adalah unit tekanan. Atmospheric pressure. Okey, nama dia atmospheric pressure, unit tekanan. Okey, so pada keadaan STP, kalau kita ada 1 mol gas, bermaksud isi padunya adalah sebanyak 22.4 desimeter per mol. Okey, desimeter per mol. Itu maksud dia. Okey, keadaan yang kedua pula bila mana kita panggil dia sebagai RTP. Okey, keadaan bilik. Room temperature, room pressure. Okey, kalau RTP, room ini bermaksud okey, berapa suhu bilik kita akan ambil pada 25 darjah Celsius. Okey, tekanan samalah tadi macam STP, 1 atm. Okey, isi padunya ada berbeza sikit. Ini bukan 22, 24. Macam salah je ni. Tidak. Isi padunya adalah 24. Okey, isi padunya adalah 24. Jadi, dua nilai isi padu ini awak kena ingat. 22.4 ataupun 24. Bergantung pada soalan dia nyatakan keadaan tu. Adakah dia kata keadaan piawai ataupun dia kata pada keadaan bilik. Okey, maksudnya kalau katakan dalam bilik kita. Okey, so awak duduk kat rumah, kat bilik, dalam bilik. So suhu dekat bilik awak adalah 25 darjah Celsius. Okey, tekanan 1 atm. Tekanan, ini unit tekanan 1 atmosfera. Macam mana rasa satu tekanan? Ni saya dah cerita. Satu tekanan tu macam kita rasa sekarang lah. Kita rasa telinga kita okey, tak ada rasa macam sesak nafas ke apa tak. Okey, tapi saya pernah cerita ni dalam kelas, kalau katakan awak pergi naik ke kawasan tanah tinggi, on the way awak nak naik dalam kereta tu, masa dia nak mendaki tu pun kita dah rasa telinga kita rasa macam tak selesa kan. Kita rasa macam telinga kita berdengung. Okey, kenapa dia jadi macam tu? Sebab tekanan tu dah berubah. Tekanan dah naik, dah tinggi. Okey, samalah juga macam awak naik kapal terbang ke ataupun awak pergi menyelam. Awak pergi menyelam, awak makin masuk dasar laut, okey, tekanan makin tinggi. So itu tekanan bila makin tinggi maksudnya dah bukan 1 atm lah, dia akan jadi tinggi lah, nilainya lagi banyak. Okey, so macam mana kita nak bayangkan tekanan 1 atm ni macam sekarang ni. Kita rasa selesa, tak ada apa-apa rasa telinga kita, biasa saja. Okey, so suhu 25 darjah Celsius awak pun boleh bayangkan macam mana. Macam sekarang ni kat rumah saya macam cuaca mendung-mendung macam tu kan. Itulah. Jadi dalam bilik tu, dalam tempat awak tu kalau dalam keadaan macam ni, inilah kita katakan sebagai room temperature. So kalau dalam bilik awak tu ada 1 mol gas oksigen, okey, dalam bilik kita tu katakan ada 1 mol gas oksigen. So berapa isi padu gas oksigen ni? Jawapannya adalah 24 desimeter padu. Itu maksud dia. Tapi takkanlah 1 mol je dalam satu bilik tu kan. Banyaklah berpuluh-puluh mol gas ada dalam bilik ni. So darabkan sahaja. Tu sahaja dia punya ni. Yang saya nak highlight dekat sini adalah dua keadaan ini ada beza nilai. Okay, so perhatikan 22.4 dengan 24. Okay, desimeter padu. Okay, ini pun daripada nota juga. Alright. Okay, apa dia isi padu molar? Isi padu molar ialah isi padu yang ditempati oleh 1 mol gas. Ni tadi saya dah terangkan. Okey, hal ini bermakna pada STP. Apa tadi STP saya kata? Apa maksud STP? S itu apa? T itu apa? Standard temperature and pressure. Okey, suhu dan tekanan piawai. Bermaksud suhu itu 0 darjah Celsius. Dia ambil pada 0 darjah Celsius. Tekanan itu 1 atm. Okay, so kita katakan kalau dalam tempat tu ada 1 mol gas nitrogen, maksudnya isi padu dia adalah 22.4 desimeter padu. Kalau awak ada gas nitrogen dioksida 1 mol,
tengok isi padu dia sama sahaja. Nilai isi padu dia sama sahaja. So itu yang kita ambil pada ketetapan. Okay. So kalau kita nak kaitkan dengan bilangan zarah pula, 1 mol kalau awak nak kaitkan dengan bilangan zarah, so bila dia kata bilangan zarah, awak kena kaitkan dengan nombor Avogadro. Kita kena kaitkan dengan nombor Avogadro lah. Yang mana kita tahu 1 mol itu ada berapa? Ada 6.02 darab 10 kuasa 23. Bilangan zarah sangat berkaitan dengan bilangan mol. Dengan bilangan mol. Okay, right. And then ni yang keadaan kedua tadi, pada keadaan bilik, suhu bilik. So kita dah tengok tadilah, saya dah kata pada suhu bilik ada 1 mol gas, maka isi padunya adalah 24 desimeter padu. Okay, so formula yang kita akan guna pakai, ini dia yang kotak pink ni. Okay, bilangan mol. Okay, simbol kita gunakan N, masih sama, simbolnya adalah N. Sama dengan cara nak kiranya adalah isi padu gas dibahagikan dengan isi padu molar. Mana isi padu molar? Inilah tadi 22.4 desimeter padu per mol ataupun 24 desimeter padu per mol. Itu maksud isi padu molar. Okay, so kita akan guna pakai formula ni. Jadi sampai ke muka surat 54 ni, awak dah ada 3 formula dah sebenarnya. Pertama, awak tengok bilangan mol kita kaitkan dengan bilangan zarah. Kedua, awak tengok bilangan mol kita kaitkan dengan jisim bahan. Ketiga, yang sekarang kita belajar bilangan mol kita kaitkan dengan isi padu gas. 3 dah formula bilangan mol. Yang mana semua tu sama je. Kita nak cari bilangan mol, cumanya formula ni ini yang berubah. Tadi pakai jisim, sebelum tu awak pakai bilangan zarah, kaitkan dengan nombor Avogadro. Yang hari ni pula kita belajar kaitkan dengan isi padu gas. Okay, kita kaitkan dengan isi padu gas. Okay, so apa saya nak cerita sekarang ni, bila mana pakai formula ni, sama macam kita bincang kelas sebelum ni, kena pandai ubah formula kedudukan tu tadi. Okay, so kena pandai ubah. Kalau formula macam kotak pink ni, maksudnya kita nak cari bilangan mol lah. Sebab ni nampak ni dia seorang-seorang unit ni, kuantiti ni yang dia nak cari. Okay, soalan boleh minta apakah isi padu gas. Kalau nak cari isi padu gas, formula ni bertukar jadi macam mana? Formula ni bertukar jadi macam mana? Sekarang carikan isi padu gas. So nak pakai formula ni yang telah diubah, so ubah dia jadi macam mana? Isi padu gas sama dengan? Bilangan mol, darab isi padu molar. Yes, macam tu je. Terus darab. Okay, so kita akan buat double cross, kita akan cross. So apa akan jadi? Isi padu gas, nak cari isi padu gas, formula bertukar menjadi bilangan mol darab isi padu molar. Itu sahaja. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada, okey. Sekarang kita tengok, kita akan study berdasarkan contoh dekat yang dibagi dekat sini. Okey, so contoh 9 dengan contoh 10 dan contoh 11. Okey, dalam buku teks yang ada sampai contoh 11, 12, 13. Okey, ada banyak ni. Okey, tak apa, kita tengok contoh yang ada dulu. Okey, contoh 9. Okey, hitungkan isi padu. Okey, dia dah bagi nilai, dia minta cari isi padu Hitungkan isi padu 2.2 mol gas hidrogen dalam unit DM3 desimeter padu pada STP. Tengok dia dah cakap pada STP. Dan jangan risau, soalan dia akan bagi bracket macam ni. Maksudnya dia akan nyatakan isi padu molar pada STP ialah 22.4 desimeter padu per mol. Dia akan bagi dah. Jadi sekarang kerja awak ialah guna formula ni. Tetapi kena tengok betul-betul lah kita nak cari apa. Bilangan mol ke isi padu gas. So soalan dia minta isi padu gas. Okay, so bila isi padu gas, kita akan terus darab lah. 2.2 mol, terus darabkan dengan 22.4. Okay, nampak tak unit dia tulis? Bilangan mol 2.2 mol. Okay, isi padu molar, apa unit dia? Desimeter padu per mol. Okay, cuba tengok dua-dua kuantiti ni. Apa yang kita boleh batalkan? Unit apa kita boleh batalkan? Kita boleh batalkan unit mol. Ini mol kuasa 1 darab dengan mol kuasa tolak 1. So saya dah kata kalau operasi dia darab, maka kuasa tu tadi kita akan tambahkan. Jadi kosong lah. Jadi sebab tu kita boleh batalkan
maka jawapan akhir awak akan dapat dalam unit desimeter padu, iaitu bertepatanlah dengan soalan yang dia minta kita cari adalah isi padu. Nampak tak? Unit akhir jawapannya betul, maknanya cara kerja awak tu pun insya-Allah lah betul. Jawapan awak tu pun insya-Allah lah betul. Boleh jadi salah sebab cuai tekan kalkulator. Itu saja. Okay? Right. Ada soalan tak? Faham tak? Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay. So bermaksud saya nak kembangkan soalan ni, sekarang ni saya nak kembangkan soalan 9 ni, saya nak kaitkan pula dengan bilangan zarah. Bilangan zarah. Okey, bilangan zarah. Okey, boleh tak bagi tahu dengan saya soalan 9 ni apa bahan kimia yang dia bagi? Hidrogen. Okey, ini bahan kimia yang dia bagi. Okey. Cuba bagi tahu saya apakah kategori zarah dekat sini? Zarah kita ada 3 kategori yang kita belajar, iaitu Gas. Itu fasa bukan? Fasa. Bukan logam. Oh bukan tu. Bilangan zarah yang kita belajar nombor Avogadro tu, entiti tu. Saya nak kaitkan yang tu. Ada 3 jenis zarah kita belajar, iaitu atom, Atom. Zarah ion. molekul, ion. Okey. Bagi tahu saya, gas hidrogen ni adakah atom, adakah gas, adakah zarah ion? Ion. Zarah. Molekul. Dia adalah molekul. Kenapa saya kata molekul? Sebab nampak tak dia tulis H2. Kan dia H2 maksudnya dia berkumpulan. So dia adalah molekul. Jadi soalan contoh 9 ni bilangan zarahnya adalah dalam bentuk molekul. Okey, dia dah kata ada 2.2 mol. Okey, ada 2.2 mol hidrogen. So, berapakah bilangan zarah? Soalan saya, berapakah bilangan zarah molekul hidrogen? Molekul hidrogen. So, macam mana nak buat? Bila soalan tu melibatkan bilangan zarah, maka kita kena darab dengan apa? Avogadro. Nombor Avogadro. Yes. Jadi apa kita buat? 2.2 terus darab dengan nombor Avogadro. Ni nak ulang balik yang kita belajar sebelum ni. Bilangan zarah nombor Avogadro tu. Okey? Sekarang kalau saya ubah soalan ni, saya tanya, masih soalan untuk contoh 9. Bilangan soalan saya, berapakah bilangan zarah atom hidrogen dalam H2? Itu soalan saya. So macam mana nak cari? Kena darab Dengan 2. Darab dengan apa? Darab apa? mol tu 2.2. Yes. Okey, kita teruskan. Betul. Okey, kita masih gunakan mol yang sama 2.2, kita akan gunakan dia mol yang sama 2.2. Kemudian kita akan darab dengan nombor Avogadro masih sama, tetapi kena tambah sikit daripada soalan pertama tadi, kena darab dengan 2. Kenapa darab dengan 2? Sebab saya tanya soalan merujuk kepada bilangan atom. So dalam sampel ni, H2 ni, sampel gas hidrogen ni ada berapa atom? 2 atom hidrogen. Sebab tu you kena darab 2. Okay. So kita boleh kaitkan bila mana kita dah ada bilangan mol. Okay. Faham tak? Ada soalan tak? Faham. Faham boleh Okay. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya, contoh 10. Sama je sebenarnya contoh 10 ni. Okay. Berapakah isi padu? Okay, dia dah bagi bilangan mol 0.01 mol gas amonia. Okay, ni bahan kimia kita. Okay, dalam sentimeter padu pada keadaan bilik. Okay, keadaan dia dah cakap pada keadaan bilik.
bilangan mol pun dia dah bagi. Okey, tetapi dia nak isi padu dalam unit sentimeter padu. Jadi awak kena tahulah macam mana penukaran. Okey, kat sini dia dah bagi cara kerja. Tengok. Apa awak kena tahu? 1 desimeter padu bermaksud mengandungi 1000 sentimeter padu. Ini kena ingat perkadaran. Tukar. Okey, contoh 1 kilogram berapa gram? 1 kilogram berapa gram? 1000. 1000 kan? 1 kilogram bermaksud ada 1000 gram. Betul? Betul. 1 kilogram dengan 1000 gram, mana lagi berat? Sama. Sama lah. 1 kilogram dengan 1000 gram, mana lagi berat? Jawapannya sama. Okey, walaupun nombor tu 1, nombor tu 1000, tapi beratnya sama. Kenapa nombor berbeza? Sebab kita guna unit yang berbeza. Okey, tapi beratnya sama. Okey. Jadi perkadaran desimeter padu kepada sentimeter padu kat sini dia dah bagi. Okey, balik pada soalan, dia nak cari berapakah isi padu. Okey. So kita akan gunakan formula yang sama, bilangan mol darab dengan isi padu molar pada keadaan bilik. Terus sajalah darab 24. So bilangan mol dah bagi dalam soalan 0.01 mol. Okey. 24 darab 24 akan dapat 0.24. Okey, tapi jawapan 0.24 ni dalam unit desimeter padu. So, nak tukar kepada sentimeter padu, awak kena darablah dengan 1000. Jadilah jawapan akhirnya 240 sentimeter padu. Okey, faham tak? Kalau soalan tak minta unit tu, tak payahlah just kekalkan dalam unit desimeter padu. Tapi kalau soalan personally request untuk awak ubah unit, jadi kena buatlah macam ni, darab 1000 tadi ya. Okey, so itu contoh ke-10. Okey, now kita tengok contoh ke-11. Berapakah bilangan mol? Okey, berapakah bilangan mol gas oksigen yang mempunyai isi padu 600 cm padu pada keadaan bilik? Pada keadaan bilik. Okey. Dia dah bagi keadaan bilik. Okey, kita dah tahu isi padu molarnya adalah 24 desimeter padu per mol. Sampel kita adalah gas oksigen dan soalan minta cari bilangan mol. Jadi ni teruslah kita akan pakai formula asal, iaitu bilangan mol sama dengan isi padu bahagi dengan isi padu molar. Saya pakai simbol V isi padu. Okey, so kita nak cari bilangan mol. Teruslah kita akan masuk dalam formula tersebut, kita akan jadikan berapa V? Mana V? Ni V dia, isi padu. Okey? Isi padu. Cumanya masalah kat sini dia dalam unit sentimeter padu. Bila guna formula ni, awak tak boleh pakai unit sentimeter padu. Kena tukarkan kepada desimeter padu. So apa dia buat? Nampak tak ni? Dia bahagi dengan 1000 dulu. Tadi kita darab. Kenapa? Sebab dari desimeter padu kita nak jadikan kepada sentimeter padu. Sekarang awak nak terbalik, daripada sentimeter padu nak pergi ke desimeter padu, awak kena bahagi 1000. Okey, so kita boleh tengok kat sini 600 bahagi dengan 1000, maka awak dapatlah 0.6 desimeter padu. Terus masuk dalam formula yang ini. Okey, formula dalam langkah kerja pun dah bagi formula. Okey, isi padu gas dibahagikan dengan isi padu molar pada keadaan bilik. Okey, so kita bahagikanlah 0.6 bahagikan dengan 24. So dapatlah jawapan ni 0.025. Betul tak ni? Siapa ada kalkulator boleh tekan. Boleh tekan kalkulator tu. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Sekarang saya nak awak tengok dalam saya tengok lagi saya yang ada kat sini. Mana dia? Mana ke dia? Okey, tak apa. Kita tengok muka surat 55 dahulu. Latihan muka surat 55. Aktiviti 3.7. Okey, aktiviti 3.7. Okey. So ni saya boleh start.
Saya boleh stop dulu sharing. Okey, ada berapa orang dalam ni? Oh, ada 15 saja. Alright. So kita nak tengok contoh contoh aktiviti 3.7. Okey, menghitung bilangan mol dan isi padu gas. Isi padu molar dia dah bagi 22.4. Ini saya kata tadi nilai yang pemalar, nilai tetap. Okey, so tak payah hafal pun tak apa, nak hafal pun tak apa. Okey, sebab nilai dia mudah saja 22.4 dengan 24, cuma takut tertukar. Tapi jangan risau, soalan akan bagilah nilai-nilai ni. Okey, soalan pertama, hitungkan isi padu 0.6 mol gas klorin pada STP dan pada keadaan bilik. Okey, nak cari apa? Soalan satu ni nak cari apa? Isi padu. Baca soalan, kena cari apa? Padu. Isi padu. Okey, kita nak cari isi padu. Okey, dah boleh bayangkan apa formula nak pakai? Boleh. Apa dia? Bilangan mol. Lepas tu, darab ke bahagi? Darab. Darab. Okey, terus darab saja. Bilangan mol kita akan darab dengan isi padu molar. Okey, so isi padu molar dia dah bagilah. Soalan satu ni ada dua jawapan. Pertama kena pada STP, kedua kena pada suhu bilik. Okey, so soalan satu tu ada dua jawapan. Langkah kerjanya terus darab sahaja. Okey, so nanti saya nak awak buat langkah kerja untuk latihan-latihan ni. Alright, dan dalam langkah kerja sila masukkan unit. Okey, bila awak masukkan unit, kita boleh nampak nanti dia punya pembatalan unit tu nanti. Okey, kita boleh nampak pembatalan unit. So itu saya punya recommendation. Buat langkah kerja, masukkan dengan unit, potong mana yang boleh dipotong, tulis jawapan akhir. Okey, so itu soalan satu. Soalan dua, hitungkan bilangan mol. Okey, apa formula bilangan mol? Isi padu gas bahagi isi padu molar. Yes, isi padu gas dibahagi dengan isi padu molar. Okey, soalan 2A. Berapa isi padu gas dia bagi? 48. 48. Unitnya apa? Sentimeter padu. Sentimeter padu. So apa kita kena buat dengan 48 sentimeter padu ni? Bahagi 1000. Tukarkan kepada unit desimeter padu dahulu. Caranya ialah bahagi 1000. Okey. So 48 bahagi 1000, awak akan dapat 0.048. Itu baru dalam unit desimeter padu. Jadi barulah kita masukkan dalam formula seterusnya untuk cari bilangan mol. Okey, bahagi itu pada keadaan mol. Pada keadaan bilik. Okey, apa sampel bahan kimia dalam soalan 2A ni? Gas argon. Okey, gas argon. Okey. Bagi tahu dengan saya, gas argon ni jenis zarah dia adakah atom, adakah molekul ataupun adakah ion? Macam mana kita nak kenal pasti bilangan jenis zarah? Atom. Dia atom lah. Okey, so cara nak kenal pasti tengok formula kimia dia bagi dalam soalan. Dia bagi AR sahaja. So dia satu sahaja. So dia adalah atom. Okey, dan bila dia kata gas, okey, ada dua keadaan. Gas itu boleh jadi atom, gas itu boleh jadi molekul. Okey, dia tak boleh jadi ion. Dia tak boleh jadi ion. Okey, so kalau unsur kumpulan 18, tengok jadual berkala unsur. Okey, boleh buka muka surat yang mana tu yang kat belakang tu, jadual berkala unsur. Kumpulan 18 yang kumpulan paling hujung sekali belah kanan. Okey, kumpulan 18 itu kita panggil sebagai kumpulan gas adi. Gas adi. Okey, semuanya akan wujud dalam keadaan gas. Macam mana kita tulis formula kimia dia? Seketul tu saja. Iaitu AR. Tulis formula kimia je. Neon, Ne. Dia tak ada dua ke apa, tak ada. Okey, tapi kalau gas lain, macam oksigen. Okay, macam mana kita tulis formula gas oksigen? Gas oksigen atom ke molekul? Molekul. Molekul. So kita tulis O2. Kalau
Kalau gas apa lagi? Gas amonia. Gas amonia NH3. Gas karbon dioksida CO2. Gas hidrogen. Macam mana tulis gas hidrogen? H2. Hidrogen. H2O air. H2 kan? H2 saja. Okay? So gas hidrogen H2. Atom ke molekul? Molecule. It's a molecule. It's a molecule. Okay? So zarab benda ni dia berkait-kait tau dengan yang awak belajar sebelum ni. Awak akan tengok dia berkaitan dengan nombor Avogadro, dia berkaitan dengan jenis zarah, dia akan ada kaitan dengan jisim. Lepas ni kita akan tengok dia banyak dia punya kaitan dia. Kaitan tu maksudnya dengan yang sebelum awak dah belajar. Okay? Alright. So itu soalan 2 tadi. Pastikan tukar kepada unit desimeter padu dahulu. Okay. Soalan 4B, dia dah bagi dah pada desimeter padu, tak perlu risau. Okay. Dan sampel dia bagi adalah gas karbon dioksida. Okay. CO2. Yang ini dia bagi tahu pada STP. So kalau STP kita akan gunakan iaitu 22.4 lah. Okay. Soalan 3. Satu sampel mengandungi 0.2 mol gas metana. Okey, tengok formula gas metana, CH4. Okey, formula kimia gas metana CH4. Ada berapa jenis atom? 2 jenis. 2 jenis kan? 2 jenis iaitu Karbon, hidrogen. karbon dan hidrogen. Okey, soalan ni saya nak tunjuk. Okey, sebab saya nak kembangkan dia. Okay, saya use that. Okay, sekarang saya nak tunjuk. Okay, soalan ni dia bagi kat situ. Satu sampel mengandungi 0.2 mol. Okay, dia kata 0.2 mol. Okay, gas metana. Formulanya adalah gas metana iaitu CH4. Okay, soalan suruh cari apa? Berapakah isi padu? Okey. Dia ada 2 soalan kat situ. Okey. Satu gas metana. Satu lagi dia bagi gas etana. Okey, saya nak ambil contoh gas metana saja. Gas etana tu nanti awak buat seterusnya. Okey, buat sendiri ya. Okey. Saya nak ambil contoh soalan ni. 0.2 mol gas metana. Okey, soalan dia tanya berapakah isi padu? Okey, macam mana nak kira? Pada keadaan apa ni? Soalan ni. Bilik. Okay, pada suhu bilik, room temperature. Okay, saya buat RTP lah. Okay, room temperature and pressure. Okay, so nak cari isi padu. Okay, so apa formula kita akan pakai? Isi padu sama dengan? Bilangan mol darab isi padu. Okay, darab isi padu molar. Okay, so caranya adalah straightforward je lah. 0.2 mol. Okay, darab dengan berapa? 24. Darab 24. Apa unitnya? Desimeter padu. Desimeter padu per mol. Okey. Okey. See, nampak? Unit kita akan hapus. Okey. Berapa jawapan dapat isi padu dia? Hmm. 0.2 darab 24. Berapa jawapan dia? 4.8. 4.8 desimeter. 4.8. So kita dapat isi padunya adalah 4.8 desimeter padu. Okay. Alright. So mudah saja nak tahu berapa banyak isi padu, darab sahaja dengan 24 ke 22.4 tadi tu. So saya dah kata dalam satu bilik tu takkan ada 1 mol saja gas. Mesti berpuluh-puluh, beratus-ratus mol gas oksigen dalam bilik kita kan. Jadi dalam beratus-ratus mol tu, okey, berapa jumlah isi padu gas yang ada? Darabkan terus dengan nombor isi padu molar tadi. Okey. So kita dah dapat isi padunya adalah 4.8. Okey, sekarang saya nak kembangkan soalan ni. Saya nak tanya bilangan zarah. Okey, so bilangan zarah contoh Okey, saya nak tanya berapakah bilangan atom karbon dalam soalan ni? 1. Kemudian berapakah bilangan, saya nak tanya, berapakah bilangan atom hidrogen dalam soalan ni? Okey. Dan seterusnya saya nak bagi soalan, berapakah bilangan molekul H2 dalam soalan ni? Macam mana nak selesai soalan ni?
soalan dia tanya macam ni, bilangan atom, bilangan molekul, bilangan ion, ini semua adalah kategori bilangan, mana dia bilangan, ini semua adalah bilangan zarah. So bila dia tanya soalan berkaitan dengan bilangan zarah, awak kena main dengan nombor Avogadro. So apa kita kena buat? Bilangan mol terus darabkan dengan nombor Avogadro. Okey, contoh soalan satu ni, bilangan atom karbon. Macam mana nak kira? Ada berapa mol soalan ni? 0.2 kan? 0.2. Okey, lepas tu apa kita nak buat? Darab dengan nombor Avogadro. Darab dengan nombor Avogadro. Itu saja? Ya. Darab dengan 1. Walaupun dia 1 kan, sebenarnya tak payah tulis. Tapi saya nak tunjuk sebab supaya nak awak faham. Apa maksud darab dengan 1? Sebab dia nak bilangan atom karbon. Okey, cuba tengok formula ni. Dalam ni ada berapa bilangan atom karbon? 1 kan? Sebab tu saya tunjuk darab 1. Okey? Tapi bila langkah kerja tu nak tulis darab 1, tak nak tulis pun tak apalah. Yang penting jawapan tu awak dapat lah 0.2 darab dengan nombor Avogadro. Okey, itu saya nak tunjuk beza. Okey, soalan kedua, bilangan atom hidrogen. Masih soalan yang sama dalam gas metana, tetapi saya minta kirakan bilangan atom hidrogen. Okey, macam mana nak kira? Masih sama, kita kena gunakan, kita kena rujuk. Yang utama kita kena rujuk ada berapa mol dalam tu. So ada berapa mol? Daripada soalan kita memang dah bagi. Kita ada 0.2 mol. Okey, lepas apa nak buat? Darab dengan nombor Avogadro. Lepas tu? Dah? Darab 1. Darab 1. Darab 4. Darab 4. Kenapa darab 1 lagi? Atom. Nampak tak hidrogen kat sini ada berapa atom? 4. So itu maksud dia kena darab 4. Boleh bezakan tak ni? Nampak tak? Boleh. Okey, darab 4. Okey? Alright. Teruslah kira tu nanti Okey. Yang terakhir. Sekarang soalan tanya bilangan zarahnya dalam kuantiti molekul H2. Tengok. Molekul H2. Masih dalam soalan yang sama iaitu dalam metana 0.2 mol. So, macam mana cara nak kira? Kenalah ada bilangan mol dulu, 0.2 mol. Mesti kena ada mesti kena ada bilangan mol. Okey, 0.2 mol ni kita akan pakai. Okey, lepas tu darab nombor Avogadro. masih sama, yes, darab nombor Avogadro. Okey, lepas tu Darab 2. darab berapa? Darab 2. Kenapa darab 2? Sebab dia minta 2. Nampak tak ni? Nampak ni? Dalam ni ada berapa hidrogen sebenarnya? 4 kan? Kan? Ada 4 hidrogen kan? So, soalan minta H2. So, bermaksud dalam ni ada berapa kali H2? 2 kali lah. Faham tak? 2 kali lah. Okay, so bila H2, jadilah H4. Itu maksudnya 2 kali. Okay, so point dia dekat sini, saya nak tunjuk awak kena berhati-hati dengan terma zarah yang dia bagi. Tengok, bilangan atom, bilangan molekul. Bahan kimianya sama, hidrogen. Tetapi bila unit zarah tu berbeza, kena fahamkan betul-betul, maka akan ada sedikit perbezaan in terms of the bilangan tadi. And of course, jawapan akhir. Okay? Right. Faham tak? Faham. Ada soalan tak ni? Ada soalan tak? Tak ada? Okay. So kalau tak ada soalan, jadi saya nak awak selesaikan latihan tersebut. Buat langkah kerja So saya nak tahu jawapan dia. Okay, aktiviti 3.7 dengan aktiviti yang sebelum ni 3.5. Siapa yang belum siap, tolong siapkan. Okay, so insyaAllah hari Jumaat ni kita akan bincang. Okay, langkah kerja dan jawapan dia.
Boleh? Boleh. Okay. Alright. Ada apa-apa tak sebelum kita stop kita punya kelas hari ni? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada Okey, so kalau tak ada apa-apa, so yang mana belum tulis kehadiran boleh tulis kehadiran. Yang mana ada beberapa orang yang tak dapat hadir, so tak apalah, nanti saya akan share link untuk kelas hari ni untuk ditengok. Okey, so kalau tak ada, kita jumpa hari Jumaat macam biasa pukul 9 suku malam, insyaAllah. Okay, so terima kasih semua. Kita akan jumpa hari Jumaat. Okay, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, sama. Jangan lupa latihan ya. Okay, sama. Terima kasih, cikgu.